Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Barisan ahli jalan kuasa masjid daerah Butatan, para imam, para bilal dan seterusnya, para jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Ta'ala insyaAllah. Pada malam ni kita akan menyambung perbincangan di dalam kitab Al-Halalu wal-Haramu fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Malam ni kita akan masuk bahas lagi di dalam bab halal dan haram kehidupan umum muslim, iaitu perkongsian ahli dengan modal masing-masing. Ini dalam perkara muamalat lagi ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkongsian ahli dengan modal masing-masing. Sebagaimana seseorang muslim itu dibolehkan mengembangkan wangnya secara individu dengan sesuka hatinya pada suatu jalan yang harus. Begitu juga boleh bagi seseorang muslim menyerahkan sebahagian atau kesemua wangnya kepada sesiapa sahaja dipilihnya dalam perkongsian mudharabah. Jadi bila kita ada duit, kalau jumlahnya RM10, sudah pasti kita akan berkira-kira ataupun berfikir macam mana wang RM10 itu boleh ditambah lagi. Maknanya modal RM10. Dengan modal RM10 itu macam mana dia boleh bertambah, pergi RM12, pergi RM15, ataupun pergi ke RM20. Kalau bisnes maknanya untungnya berapa persen, 20%, 50%, ataupun 100% berdasarkan modal yang dia ada. Jadi sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim, kalau dia ada modal, dia nak kembangkan, sila. Begitu juga seorang muslim itu juga dibolehkan, dia ada duit, tapi dia tiada kepakaran untuk bagaimana nak mengembangkan duitnya itu, maka ada di sana beberapa sistem ataupun muamalat di dalam Islam yang boleh diperkembangkan duitnya itu, ataupun dia serahkan kepada orang lain untuk orang kata perniagakan, ataupun dalam satu bisnes dia kongsi, dia ada modal, dia kongsi. Itu disebut sebagai perkongsian yang dipanggil sebagai mudharabah. Maka dibolehkan juga membuat perkongsian di antara mereka dengan orang lain ataupun beberapa orang lain yang mempunyai modal untuk menumbuhkan perusahaan dan sebagainya. Kerana adanya kerja-kerja yang memerlukan kepada perkongsian ramai ahli yang memerlukan lebih banyak modal. Nak tubuh syarikat, harap seorang tak boleh, maka dia cari modal, dia jemput orang lain. Dan orang lain tersebut dia keluarkan modal, mungkin 20% daripada modal yang diperlukan. Contohnya nak diperlukan 100.000, maka kita keluarkan modal 20%, 20.000. Kemudian dia kata aku mampu untuk keluarkan modal 30.000, mana 30% daripada 100.000. Itu maknanya perkongsian. Boleh? Boleh. Dalam Islam boleh. Asalnya apa-apa perniagaan yang bukan dilarang oleh Islam. Dia ada syarikat, dia berniaga, tetapi perniagaan itu yang bukan bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya
Kalau dia tubuh syarikat, tengok-tengok dia mau jual apa? Jual arak. Kan? Jual arak. Mana boleh. Atau dia tubuh syarikat untuk apa? Judi. Itu tak boleh lah. Biar kau nak, ini mudharabah ni, insya-Allah juga. Tak boleh. Perkara yang haram tetap haram. Sebab dalam konsep mudharabah ini berkongsi modal, sebenarnya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah sebut bertolong-tolonglah kamu ke arah 'alal birri wat taqwa, ke atas kebaikan dan juga takwa. Perniagaan baik. Kita ni tuan-tuan, bila berniaga ni, kalau tiada orang Islam yang berniaga, dosa kita. Kalau tiada orang Islam yang berniaga, tak ada langsung. Dia apa yang berniaga orang bukan Islam. Ketika itu tidak terangkat fardu kifayah. Bila tidak terangkat fardu kifayah ini, dosa kita. Maka di sana adanya orang Islam yang juga terlibat dengan perniagaan. Dan juga dia pula kongsi mungkin dalam perniagaan tu dia kongsi supaya dapat menjual perkara-perkara yang terutama keperluan orang Islam. Maka dia kongsi. Bila dia kongsi tuan-tuan atas tujuan tadi, maka boleh disebut sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia bertolong-tolongan ke atas perkara kebaikan dan juga takwa. Bila bertolong atas kebaikan dan takwa ni, apa makna dia? Dia akan mendatangkan pahala. Dia mendatangkan pahala. Segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang individu atau kumpulan, atau menghindarkan mereka daripada kejahatan, maka itulah yang dinamakan kebajikan dan takwa, selagi ianya diiringi niat yang baik. Orang buat syarikat, kemudiannya di dalam syarikat itu di kalangan orang Islam ni berkongsi modal yang saya sebutkan tadi, dan orang berniaga apa? Berniaga keperluan orang Islam, ataupun berniaga apa? Ikulah, selagi mana perniagaan itu bukan bertentangan dengan syarak. Dan masyarakat umum, khususnya orang Islam, ada pilihan untuk memilih. Ini asyik-asyik orang bukan Islam saja dimonopoli tuan-tuan, tapi kita ada orang Islam yang kita boleh beli di situ. Maknanya itu satu perkara kebaikan. Perlu diingat, orang bukan Islam kalau berniaga tuan-tuan, dorang dia untung. Tapi orang Islam yang berniaga, dorang bila kita support, dorang bayar zakat. Dan zakat itu kembali kepada orang Islam. Kan? Jadi orang yang terlibat dalam bisnes, terlibat dalam syarikat, terlibat apapun bentuk bisnes ke apa sekalipun, maka sudah pasti di sana mesti ada satu ketika mereka diwajibkan keluarkan zakat. Bila keluarkan zakat, tuan-tuan, kita bila support orang Islam, bermakna sampai satu tahap. Itulah kata orang Islam kalau nak berniaga, jangan puk semata-mata untuk untung. Dia tak nampak tu. Biar kita bisnes ni, kalau kita nak bisnes ni, kena letak satu target. Kalau boleh aku ni mencapai satu tahap, aku boleh keluarkan zakat dan memberi manfaat kepada orang lain. Sampai tahap begitu. Bukan untung semata-mata. Biar kita berniaga sampai satu tahap boleh keluarkan zakat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kena target begitu. InsyaAllah perniagaan begitu akan mendapat keberkatan. Dan orang Islam yang support tuan-tuan sampai kita boleh keluarkan zakat, kita yang support tu pun akan dapat pahala. Dia yang buat perniagaan bersama dengan kawan-kawan dia pun akan dapat pahala. Atas dasar apa? Tadi
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan atas kebaikan dan juga takwa. Tapi ada juga ini kan orang Islam yang meniaga cari helah pula supaya tidak dikenakan zakat. Bila ditegur, kenapa anda keluarkan zakat? Oh, kena zakat ke itu? Bertanya dia balik. Kan? Orang berniaga menjadi kewajiban ke atas kamu. Jangan tunggu diminta, tapi menjadi kewajiban. Sama dia berniaga, menternak, apalagi yang terlibat apa-apa sekalipun, yang bercucuk tanam, ini ada zakat-zakat tertentu, ada zakat-zakat yang telah ditetapkan. Jangan tunggu diminta, tetapi biar menjadi tanggungjawab. Sekarang ini mudah, senang. Kalau orang berniaga ni boleh cari orang yang biasa kirakan zakat untuk kita, ataupun paling senang pun sekarang ni pergi saja pusat zakat Sabah, ataupun pergi mana sahaja pusat zakatnya di mana kita buat bisnes. Pergi, tolong kirakan, bagi maklumat, dia akan kirakan A to Z. Jumlah yang perlu dibayar, bayar. Apa sangat tuan-tuan kalau kau untung 100 ribu, cukup haul dan nisab. Apa sangat 2.500 kau nak keluarkan? Macam baru-baru ni kan, berkaitan dengan wang ke WSP 10,000. Kalau kau betul-betul dalam kesusahan, ini sudah irsyad hukum sudah ada. Kalau kau betul-betul dalam kesusahan, kau tidak dikenakan zakat. Tapi kalau wang 10,000 ke WSP itu, maknanya kau bukan dalam keadaan susah, wajib kau keluarkan zakat. Tapi itu pun cari helah juga. Cari helah juga. Apa sangat tuan-tuan? 10,000 25%. Berapa? Baru 250. Jangan. 250. Allah, berkira sangat. Jadi kita masih teradut. Aku susahkah ataupun senang? Aku susahkah ataupun senang? Jangan kau pikir panjang. Kasih keluar 250,000. 250 ringgit. Kasih keluar saja. Apa sangat masuk zakat pun dia akan kembali kepada orang Islam dan asnaf. Begitu. Jadi kita tuan-tuan bila apa pun kita buat, untung dunia ni tak bawa makna apa. Tak ada apa. Kita untung sikit-sikit tu habis begitu saja. Tapi bila kita ikut syariat, untung kita yang disebut dalam Quran apa perniagaan, lan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Bila mana? Apapun kau buat perniagaan, tetapi kau mementingkan keuntungan akhirat. Bila kau berniaga, kau keluarkan zakat. Bila kau berniaga, kau bersedekah. Bila kau berniaga, kau beri manfaat kepada orang lain. Ini disebut sebagai perniagaanmu yang bukan saja untung dunia, tetapi untung akhirat. Islam bukan sahaja meredai perkongsian seperti ini semata-mata, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberkatinya serta menjanjikan pertolongan di dunia dan di akhirat selagi mana dia mengerjakan apa yang dihalalkan oleh Allah taala dan menjauhkan diri daripada segala bentuk pengaruh riba, penipuan, kezaliman dan pengkhianatan. Maknanya dalam perkongsian tadi ni, selagi mana kau bisnes, selagi mana kau berniaga ataupun jual barang-barang yang tidak bertentangan syariat, lepas tu dalam perniagaanmu tiada riba, tiada penipuan, tiada kezaliman, tiada pengkhianatan, ni kita jaga ni, maka sudah pasti ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Nabi SAW sebut, yadullahi ala syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu rafa'aha anhuma. Tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dua orang yang berkongsi selagi mana tiada salah seorang mengkhianati temannya. Apabila salah seorang mengkhianati rakan kongsinya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tangannya daripada mereka. Riwayat Ad-Darqutni. Okey. Hadis ni kena baca tafsiran dia. Bila kita sebut yadullah, tangan Allah, jangan terbayang pula tuan-tuan macam tangan kita. Begitu juga di dalam Quran sebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kena tengok tafsirnya, jangan tengok terjemahannya semata-mata. Apa makna yadullah? Disebut sini dia kata yadullah itu merupakan satu kiasan yang bermaksud taufik, bantuan dan juga keberkatan. Maknanya apa dia kata tuan-tuan? Orang yang asyarikaini, maknanya yang duduk dalam satu syarikat, berkongsi modal, selagi tiada pengkhianatan, selagi tiada penipuan, maka mereka ini sentiasa mendapat taufik, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu maknanya begitu. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibuhu kharajtu min bainiha. Akulah yang ketiga dalam perkongsian antara dua orang yang berkongsi, selagi mana salah seorang daripada mereka itu tidak mengkhianati rakan yang lain. Apabila seorang daripada mereka mengkhianati yang lain, maka aku keluar meninggalkan keduanya. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, Allah bantu kita selagi mana dalam perkongsian itu tiada berlaku pengkhianatan. Tu kita dengarlah syarikat-syarikat orang-orang yang berniaga ni dulu top, syarikat kita orang-orang Melayu kita ni top, wah begini, seluruh menjadi sebutan orang. Lepas tu senyap, mana sudah ni dulu top sangat ni, sekarang ni senyap, produk pun dah nampak sudah. Kita dengarlah ni ada masalah, dia punya ahli syarikat ni pula ada masalah. Bukan senang juga tuan-tuan. Tu dah kata duit ni berantuk. Bila belum untung tu okey lagi bertahan, tapi bila sudah untung ni cubaan juga. Cubaan. Kita ni tidak pernah ikut bisnes, ni boleh cakap je lah. Tapi orang yang biasa berbisnes, kita tengok juga ramai kawan-kawan kita bila bisnes, masa untung pakat senyum belaka. Satu lagi bila sudah untung besar, bila sudah ada yang begini, kadang-kadang kawan baik jadi tidak baik. Ini berlaku. Itulah tuan-tuan, kalau kita nak berbisnes, modal dan sebagainya, kena clear dari segi sudut akad. Hitam putih tu kena clear. Jangan main cakap saja. Kita bila cakap ni bukan semua ingat. Hari ni kita cakap, kita tengok, besok sudah lupa. Lepas tu dia kasih ingat lagi, dulu kau dah cakap di masjid begini. Dulu. Itu kena ada hitam putih. Biar kawan. Aku kenal sudah kau ni lama, sudah banyak. Ini aku percaya. Jangan. Hutang, apalagi hutang kena tulis. Lepas tu pula bisnes kita ni yang memerlukan modal dan sebagainya, kena tulis. Jangan main kawan rapat macam mana pun, jangan. Bila ada hitam putih ni berlaku sesuatu akan datang, baru nampak. Ni kita rujuk ni. Begitu. Dalam riwayat lain disambung dengan ungkapan berikut, wajah syaitan, ketika itu datanglah syaitan, yaitu syaitan akan ikut bersama-sama dengan mereka. Maknanya bila dua orang yang bersyarikat, maknanya perkongsian dalam modal ni, selagi mana tiada berlaku pengkhianatan, maka bersama itu Allah bantu. Bersama itu Allah bantu. Tetapi bila sahaja berlakunya pengkhianatan di antara dua orang ni, maka ketika itu
Allah sudah menjauhkan mereka. Dan yang dekat siapa dia? Wajah syaitan. Syaitan akan dekat. Bila syaitan dekat, tuan-tuan, dia cucuklah. Ya kawan kau begini, khianat pada kau. Dia pergi sebelah, ya kawan kau begini. Lama-lama bergaduh. Lama-lama bergaduh. Alhamdulillah, selesai. Dari tajuk perkongsian dengan modal masing-masing. Kita masuk tajuk baru, iaitu soal insurans. Ini benda ni tuan-tuan dalam kehidupan kita ni. Insurans dalam bahasa konvensionalnya lah. Tapi kalau dalam bahasa Islamiknya dipanggil takaful. Takaful. Insurans dalam bahasa konvensional. Takaful dalam bahasa Islamik. Umpama mana insurans tu, dia sebelum tu dia belum masuk Islam. Bila sudah masuk Islam dipanggil takaful. Itu kena beza tu. Itu kita kena faham begitu. Kalau ada orang mengatakan bahawa sama saja itu insurans dengan takaful, tidak sama, tidak sama. Saya pernah dihubungi, biasalah kadang-kadang kita ni tuan-tuan, syarikat-syarikat insurans ni dia call kita tu, memperkenalkan plan-plan terbaru dan sebagainya. Kadang-kadang dia telefon, cik apa begini, kita memperkenalkan insurans begini apa semua. Kita pun begitulah, saya tidak berminat dengan insurans. Ditanya lagi kita balik, kenapa cik tidak berminat? Memanglah saya tidak berminat, tidak payahlah apa semua kata. Saya belum terang lagi. Pandai tengok kan, pandai mainan dia. Tapi kadang-kadang satu ketika saya layan juga. Saya mau tengok dia. Sebab kita pun tuan-tuan adalah pengalaman sikit ambil peperiksaan takaful. Jadi ilmu-ilmu tu sikit tu ada. Kita pun layan. Saya ingat kata. Satu lagi mau layan ya, sebab yang perkenalkan itu orang Islam. Yang perkenalkan itu orang Islam. Bila dia sebut insurans dengan takaful ni sama saja, dia bilang. Saya kata tidak sama. Insurans confirm ada riba, takaful ni Islamik. Kita pun dia cuba memperkenalkan kita bagi dia basuh pada dia. Kita basuh pula pada dia. Kita beritahu begini, jangan kata kita orang Islam. Kau memberi lorong kepada orang untuk mengambil insurans yang confirm ada riba. Sedangkan riba itu dosa besar. Riba dosa besar. Kita orang Islam memperkenalkan kepada orang supaya terjebak dengan riba. Dalam Quran sebut, fa illam ta'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kau sudah tahu hukum riba itu adalah dosa besar, tapi tetap juga kau buat, umpama mana engkau memerangi Allah dan Rasul. Berat tu. Berat tuan-tuan riba ni. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi menyebut termasuk riba itu adalah dosa besar. Jangan main-main tuan-tuan. Macam jugalah kita pinjam loan kah, pinjam rumah, kereta kah, apa semua ni kita ambil komersial riba. Bila sebut riba, kita tahu tu dosa besar, kita tetap ambil juga. Dosa besar hukum dia. Jadi itu perkara-perkara begini kita kena ambil titik berat. Soal halal haram di dalam kehidupan kita yang memang sentiasa dalam hidup kita. Dan kita tuan-tuan tidak akan terlepas daripada hutang. Mana mampu kita nak beli cash, kereta, motor, rumah, mana mampu. Maka kita kena pinjam dengan bank. Cukup syarat bolehlah pinjam. Persoalannya kau pinjam apa? Yang ada riba ke yang tak ada riba? Istilah dia komersial ke Islamik? Islamik insya-Allah tak ada riba. Tapi komersial confirm ada riba. Ibarat dia kau pilih syurga ke kau pilih neraka? Ibarat begitu kan? Tapi orang tak nampak yang ini. Dia kata yang penting lulus loan kan? Selesai lulus okey lah. Kita siuk-siuk je bawa kereta kita pergi masjid kan. Tapi komersial. Sekarang ni telefon. Ni telefon kita ni
Ada yang bank-bank kecil-kecil ini yang bagi pinjam loan untuk telefon. Tapi bukan Islamik. Tapi ramai orang yang terjebak. Ramai orang terjebak. Komisioner. Berat tuan-tuan, berat. Ini kefahaman yang saya rasa semua orang faham dan semua orang tahu riba ni hukumnya dosa besar. Jadi tunggu kita beramal ataupun tidak sahaja dan atau elak. Okey. Soal insurans, syarikat insurans. Istilah di atas ialah salah satu di antara istilah muamalah yang baru, iaitu dipanggil sebagai syarikat insurans atau syarikat penjamin. Antara perkara yang termasuk di dalam kategori ini ialah apa yang disebutkan sebagai jaminan hidup atau jaminan atas kejadian yang buruk dan sebagainya. Oleh itu, apakah hukum syarikat seperti ini? Adakah ianya diakui oleh Islam? Kan? Biasa orang buat syarikat insurans nyawa begini. Contohnya, kita tiap bulan bayar berapa? RM100. Kemudian dia kasih tahu dalam terma syarat dia cover sekian, cover sekian, cover sekian, cover sekian. Okey. Setahun apa? Per bulan kan? Per bulan tu sekarang ni. Bayar RM100. Tapi tak ada jadi apa-apa. Kalau tak ada jadi apa-apa, dia kata boleh dapat pada syarikat tu. Kamu tak ada apa-apa. Lugai-lugai lah. Tak ada apa-apa. Tu satu, itu pun gharar lah. Berlaku ketidakadilan dan ketidakketahuan. Aku bayar 100, tak ada jadi apa-apa, boleh pada dia. Kan? Itu kita dihuraikan nanti. Sebelum menjawab persoalan ini, terlebih dahulu penulis. Ini penulis dia kata ingin membicarakan berkenaan dengan bentuk syarikat-syarikat ini dan bagaimana ianya ditubuhkan. Selain itu, apakah hubungan individu yang membeli insurans ini dengan syarikat insurans tersebut? Dengan erti kata lain, adakah individu yang membeli insurans dianggap sebagai ahli perkongsian sesebuah syarikat insurans tersebut? Bila kita dah syarikat insurans, dia sudah, maknanya dia tetapkan kau bayar 100 setiap bulan, dan dia ada terma-termanya lah, perlindungan dan sebagainya. Persoalannya, bila kita bayar 100 setiap bulan tu, apa yang kita dapat? Adakah kita menjadi ahli kepada syarikat tersebut? Ataupun hanya sekadar hanya mendapat benefit bila berlakunya kemalangan dan sebagainya, kau terima sekian berapa ribu, kau perlindunganmu begini. Hanya itu sahaja. Ini di antara persoalan-persoalan yang kata penulis Dr. Yusuf Qaradawi nak supaya kita persoalan ini jelas. Bila ada soalan ni, kita nak tengok dari segi Islamiknya macam mana. Kita kena satu, tuan-tuan, kita kena lihat begini. Asal sebut insurans itu bukan Islamik. Ini kita kena faham. Bila disebut insurans itu bukan Islamik. Bila dipanggil takaful, itu Islamik. Macam mana insurans ni boleh jadi takaful? Itu nanti akan dijelaskanlah. Dengan kata lain, adakah orang yang membeli insurans itu dianggap sebagai rakan kongsi atau ahli perniagaan kepada tuan punya organisasi insurans tersebut? Andai kata jawapannya, ini jawapan dia. Jika orang yang membeli insurans itu dianggap sebagai rakan kongsi di dalam organisasi itu, nescaya setiap individu yang terlibat di dalam hal untung dan rugi organisasi itu sesuai dengan ajaran Islam seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Andai kata orang yang membayar RM100 tiap-tiap bulan itu menjadi ahli kongsi kepada syarikat insurans tersebut, sudah pasti kalau syarikat itu untung, kita ada bagian. Kalau syarikat itu rugi pun kita juga ada risiko dia. Sudah pastinya begitu.
Sebab dalam konsep Islam ni dia begitu. Bila bersyarikat, mana apa dia? Untung sama-sama, risikonya rugi pun sama-sama. Tak boleh satu pihak kau untung, orang lain. Kita yang membayar itu, bila dia untung, kita tak dapat untung. Dia yang dapat untung syarikat. Kalau kata rugi, kita pula yang membayar, dibebankan kerugian itu, tapi syarikat tak rugi. Itu dahsyatlah. Memang zalim sungguh lah kalau begitu. Dalam perkara yang berkaitan dengan insurans yang melindungi daripada kejadian buruk atau musibah, setiap individu yang membeli insurans ini akan dikenakan dengan bayaran yang tertentu pada setiap tahun. Jika ditakdirkan tiada apa-apa perkara buruk yang berlaku ke atas apa yang diinsurankan, maka syarikat insurans akan mengambil kesemua wang insurans yang telah dibayar oleh pelanggan, dan syarikat tidak akan mengembalikan wang insurans tersebut kepada pelanggan. Maknanya tuan-tuan, kita bayar dalam tempoh tertentu, contohnya sebulan sampai ujung tahun. Kalau 100 kali dengan 12 bulan, sudah 1.200 seorang. Mungkin mustahil lah kalau seorang saja, mungkin lebih daripada, lagi ramai kan. Tapi tiada berlaku apa-apa. Untunglah syarikat insurans kan, kaya lah. Itu juga timbul persoalan. Jadi konsep takaful dia tidak begitu. Tak begitu. Itulah dalam konsep takaful, antara asasnya apa dia? Dia sana ada khairat, kematian. Dia adalah tabaruk. Kan? Ta'awun. Takaful, makna apa takaful? Dia tolong menolong. Dia ada konsep begitu. Tapi insurans ni tidak. Kalau kau bayar 1 tahun 1.200 itu, tidak berlaku apa-apa, syarikat akan dapat. Kita apa? Bayar je lah, bayar. Ataupun dia geram kata, takkanlah aku bayar saja, pura-pura kasih potong tangannya. Gitu. Kurang-kurangnya boleh klaim, dia bilang. Jangan. Wallahualam lah kan. Jadi itulah. Secara mukaddimahnya pada malam ni kita membicarakan tentang soal insurans. InsyaAllah kita akan telitikan lagi, kita akan huraikan lagi berdasarkan kitab ini pada minggu hadapan, insyaAllah. Ada soalan? Sekiranya tiada, insya-Allah panjang umur kita jumpa minggu depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husn alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.